Perikatan Nasional Pinggir Pendidikan Melayu Islam. Baru-baru ini kecoh dakwaan kononnya sekolah vernacular dipinggirkan dalam peruntukan Belanjawan 2021. Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan menafikan dakwaan itu. Menteri Sumber Manusia itu berkata peruntukan khas bagi sekolah jenis kebangsaan SJK Tamil dan SJK Cina walaupun tidak dinyatakan ketika pembentangan belanjawan sebenarnya terkandung dalam peruntukan Kementerian Pendidikan. Beliau menjelaskan sudah berbincang dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin dan mereka mengesahkan penukaran pendekatan. Sebelum ini kerajaan setiap tahun memperuntukkan peruntukan khas pembangunan sekolah-sekolah Cina dan Tamil berjumlah 50 hingga 100 juta ringgit. Dan kali ini kita lihat dalam pembentangan tiada peruntukan sehingga masyarakat tidak berpuas hati. Dalam pembentangan belanjawan sebelum ini, pengumuman peruntukan sekolah kebangsaan SJKT dan SJKC diletakkan secara berasingan. Tetapi kali ini semuanya diletakkan di bawah peruntukan Kementerian Pendidikan, katanya, seperti dipetik bernama. Dia berkata Menteri Kanan Pendidikan akan mengumumkan pecahan peruntukan secara terperinci untuk setiap jenis sekolah di negara ini dalam masa terdekat. Dalam Belanjawan 2021 Jumaat lalu, Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar iaitu 50.4 bilion ringgit atau 15.6% daripada keseluruhan perbelanjaan kerajaan. Begitu laju kementerian bertindak berhubung isu peruntukan bagi sekolah vernacular. Bagaimana dengan peruntukan untuk Universiti Teknologi Mara UiTM, Sekolah Agama dan Tahfiz? Pada Belanjawan 2021, UiTM dicadangkan akan menerima peruntukan sebanyak 1.1732 bilion ringgit berbanding 1.861 bilion ringgit pada Belanjawan 2020. Pengurangan sebanyak 687.8 juta ringgit itu pastinya akan merencatkan pelan pembangunan UiTM dan usaha melahirkan graduan berhadapan norma baharu akibat pandemik COVID-19. Di Malaysian Reserve bertarikh 24 November memetik kenyataan Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Muhammad Azra'i Kasim bahawa pihaknya terpaksa mengkaji semula pelan strategi UiTM 2025 yang baru dilancarkan Februari lalu. Antara yang terbabit ialah program memerlukan pensyarah sambilan seramai 600 orang iaitu 7% daripada 8,000 tenaga pensyarahnya di seluruh negara. Dalam bahasa mudah, kualiti akademik graduan akan terjejas teruk jika 600 pensyarah UiTM separuh masa ditamatkan. UiTM adalah satu-satunya pusat pengajian tinggi awam yang mempunyai kampus cawangan terbanyak iaitu 35 cawangan kampus di seluruh negara serta mempunyai seramai 153,861 orang pelajar sepenuh masa, 160,131 orang pelajar separuh masa dan 288 orang pelajar luar negara. Presiden Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Teknologi Mara atau UTIMAS, Profesor Madya Abdul Rahim Awang berkata pengurangan dana akan memberi kesan kepada proses pelajaran dan pengajaran selain menjejaskan peluang penyelidikan serta kerjasama dengan masyarakat luar. Beliau percaya itu antara perkara yang perlu diberi perhatian kerana ia akan membantutkan perkembangan universiti yang memerlukan peruntukan keuangan besar selain usaha sama serta sokongan dari dana sampingan yang lain. Ujarnya lapor bernama. Turut menerima nasib malang ialah peruntukan untuk sekolah agama dan tahfiz yang hanya 29 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit yang diberikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad berkata, Perikatan Nasional yang berbangga dengan gelaran Kerajaan Melayu Islam tidak mampu menandingi belanjawan yang diperuntukkan semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Ketika kerajaan berkata mahu membantu Bumiputera, Melayu dan Islam, peruntukan untuk sekolah agama dan tahfiz jauh lebih rendah dalam belanjawan ini berbanding peruntukan ketika Pakatan Harapan yang Menteri Keuangannya dituduh dengan pelbagai kata nista kerana dia adalah pemimpin DAP. Ujar Khalid dalam satu kenyataan. Kenapa tidak ada ketelusan dalam peruntukan untuk sekolah vernacular? Apalagi alasan Perikatan Nasional selain daripada meminggirkan pendidikan Melayu dan Islam.